Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Amir bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Cikgu harapkan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk sesi PDP kita pada hari ini. Baiklah. Berikut adalah paparan buku teks kamu bagi Pendidikan Kesihatan. Cikgu harapkan kamu juga menyediakan satu buku garis satu sebagai buku latihan ya. Okey, kita teruskan dengan isi kandungan pembelajaran kita bagi pendidikan kesihatan iaitu megah dan gagah. Okey, unit 2 salah siapa. Seterusnya rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Okey, kisah si penagih, cergas dan tegas, aku remaja bertuah. Siapa lebih hebat? Awas sibaran penyakit, komuniti sihat dan selamat serta bijak memilih. Baiklah, kita akan pergi kepada megah dan gagah terlebih dahulu. Baiklah, pada sesi PDP pada hari ini, kita akan mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat yang mana kamu akan menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Seterusnya, memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima serta dihargai. Okey. Pada hari ini juga, kamu akan belajar tentang perubahan fizikal yang berlaku pada diri dan juga menerangkan perbezaan anggota badan lelaki dan perempuan. Baiklah. Di dalam buku teks kamu, sama juga dengan paparan pada yang cikgu sediakan ni, ceritamu, ceritaku. Cikgu akan bacakan sebentar. Dalam sesi dinamika kumpulan satu murid satu sukan, Ustaz Zailani memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dengan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Stacy kata, saya suka blok kita jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah seperti payudara dan juga pinggul. Baizura pula kata, apabila blok diasingkan jauh sebegini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan dan diri terutama semasa mengalami haid. Lagipun saya sensitif tentang aurat. Kulit kita juga semakin gebu. Karen pula kata, perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu saya berkawan rapat dengan Kelvin, tapi sekarang perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kadang tidak tentu hala. Shanti pun juga kata, perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen. Cikgu Hamidah pernah menyatakan bahawa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita. Kitaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Jadi kat sini diterangkan tentang perubahan yang berlaku pada murid perempuan. Kanak-kanak perempuan. Dia akan meningkat pada alam remaja. Kemudian kumpulan lelaki pula berkata, Kelvin, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fizikal. Fizikal ni maksudnya luaran. Lutfi kata, tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen. Pada lelaki, hormon ini merangsang penghasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Ranjit pula berkata, bukan itu sahaja. Misai, bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz zakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Ganesh pula berkata, kita akan mengalami perubahan fizikal ketika usia meningkat ke alam remaja. Oleh itu, kita perlu menjaga batasan pergaulan dalam persahabatan. Ini pula adalah perubahan yang berlaku pada kanak-kanak lelaki yang menginjak alam remaja. Baiklah, pada paparan ini, cikgu bagi kat situ ada perubahan manusia daripada kecil sehingga dewasa. Bermula dengan 2 tahun, 6 tahun. Jadi, waktu kamu sekarang ni adalah di antara umur 10 hingga 12 tahun. Kemudian kita ada 20 hingga 22 tahun dan 30 dan seterusnya lah.
Okey, perubahan fizikal lelaki. Okey, ini adalah awal remaja, iaitu di antara sekitar umur 10 hingga 13 tahun. Okey, antara perubahan yang akan berlaku pada diri kamu adalah badan bertambah gagah, otot membesar, bahu melebar, dada menjadi bidang, suara menjadi garau, mulai tumbuh bulu halus. Okey, ini adalah termasuk mungkin misai, okey, bulu ketiak, okey, dan seterusnya saiz zakar membesar. Okey, seterusnya manakala perubahan fizikal perempuan, okey, awal remaja 10 hingga 13 tahun, perkembangan dada, pertumbuhan badan, waktu haid yang pertama, okey, mulai tumbuh bulu halus, pertambahan pengeluaran minyak dan peluh yang dihasilkan oleh kelenjar. Okey, jika kamu merasakan ini, mengalami perubahan-perubahan ni, okey, perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang biasa dialami oleh semua remaja. Baiklah, pada peringkatnya remaja, peringkat ini dicirikan oleh perubahan fizikal, emosi, biokimia dan sosial. Okey, perempuan akan mula datang haid, okey, ataupun baligh. Okey, perempuan juga mampu hamil dan seterusnya menjadi ibu. Okey, peringkat lelaki baligh apabila mula mengalami pengeluaran air mani. Okey, lelaki mampu menjadi seorang ayah kerana pada peringkat ini seorang lelaki sudah mempunyai sistem pembiakan yang matang. Okey, baligh ialah peringkat umur apabila sifat seks sekunder mula terbentuk dan keupayaan pembiakan tercapai. Okey, setiap kanak-kanak yang mula menginjak dewasa akan mengalami akil baligh. Okey, kanak-kanak perempuan mencapai peringkat baligh ketika berumur 8 hingga 13 tahun. Manakala kanak-kanak lelaki pula di antara umur 9 hingga 14 tahun. Okey, perubahan-perubahan yang berlaku semasa remaja terjadi berikutan perubahan hormon. Testis dan ovari, okay, ini adalah bahagian dalaman lah. Okay, testis bagi lelaki, manakala ovari adalah bagi perempuan. Mula merembeskan hormon seks masing-masing iaitu testosteron dan juga estrogen. Okey. Aspek perubahan fizikal remaja ini merangkumi beberapa perkara, okay, daripada segi perubahan kulit, perubahan payudara, perubahan organ pembiakan, otot dan tulang rangka serta ketinggian. Okay, jadi kita ada 5 aspek perubahan. Okay, jika kelima-lima ini berlaku pada diri kamu, maknanya kamu seorang yang normal. Okay, andai katalah kamu tidak tinggi-tinggi, okay, itu mungkin mengalami masalah lah. Okay, ataupun cikgu, saya tak ada tumbuh misai, saya tak ada tumbuh bulu ketiak. Okay, saya tak jadi macam ni pun. Okey, jadi sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak seperti itulah, okay, kita boleh merujuk kepada yang lebih pakar, sama ada berjumpa kepada doktor ataupun ahli perubatan. Okey, yang tadi, okey, dia kata tadi hormon androgen dan juga estrogen. Okay, kalau kamu lihat di sini, dia kata androgen, a male sex hormone which promotes the development and maintenance of male sex characteristics. Okay, maknanya androgen untuk lelaki, manakala estrogen, ending group of steroid hormones promoting the development and maintenance of female characteristic of the body. Okay, estrogen adalah untuk perempuan. Okay, jika kamu baca lagi kat bawah, dia kata produce in testis bagi androgen. Okay, estrogen produced in ovaries. Okay, maksudnya testis untuk lelaki dan juga ovari adalah untuk perempuan. Okay, dekat sini dia kata untuk lelaki, androgen responsible for the development and maintenance of the male reproductive system. Okay, adalah untuk sistem reproduktif bagi lelaki. Estrogen pula adalah sistem reproduktif bagi perempuan. Okay, ini adalah sekadar umum je lah cikgu bagi tahu. Baiklah, seterusnya. Okay, kita ada soalan kat sini. Dia kata nyatakan 5 perubahan yang berlaku pada remaja lelaki. Okay. Jadi soalan 2 pula dia kata nyatakan 5 perubahan yang berlaku pada remaja perempuan. Jadi cikgu nak kamu nanti salin dan jawab dalam buku tulis. Okay, kesan perubahan pada diri. Kenapa berlaku perubahan? Okay, kenapa kamu membesar? Kenapa kamu jadi macam ni? Kenapa kamu jadi macam tu? Okay, semuanya mendatangkan kebaikan nanti di masa yang akan datang. Okay, jika kamu tak membesar, kamu tidak normal, okay, kamu akan merasa rendah diri, rasa terasing. Sebab itulah kita mengalami perubahan. Jadi perubahan-perubahan ini adalah normal bagi lelaki dan juga normal bagi
perempuan. Jika kamu tidak mengalami perubahan, inilah yang penting. Okay, inilah yang perlu kita bawa ke depan. Jadi kita akan jumpa dengan doktor, kita akan dapatkan kena perawatan ke, okay? Kita akan dapatkan nasihat ataupun kita akan dapatkan pandangan daripada orang yang lebih pakar. Okay, kesan perubahan pada diri. Okay, dia kata kat sini gambar nombor 1, saya mampu membina dan mengekalkan hubungan dengan baik yang baik dengan rakan sebaya. Okay, saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya hargainya. Saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Okay, saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Perubahan ini merangkumi keseluruhan daripada luaran dan juga dalaman. Yang mana kamu akan jadi lebih bertanggungjawab, kamu akan lebih matang dalam kehidupan. Sebab itulah kita mengalami perubahan. Okey, soalan nombor 3. Kamu perlu menerima perubahan yang berlaku pada diri kamu. Berikan 3 kesan jika kamu menerima perubahan tersebut. Okey, kalau kamu terima, apa yang jadi pada kamu? Okey, kalau saya akan menjadi lebih positif, saya menjadi lebih semangat. Contohnya itulah. Okay, soalan nombor 4. Pada pendapat kamu, wajar atau tidak kita perlu menghormati perubahan yang berlaku pada rakan? Kenapa? Bolehkah kita ketawakan rakan-rakan yang mengalami perubahan? No, tak boleh. Sebab kita juga akan mengalami perubahan. Adik-beradik kita juga akan mengalami perubahan. Semua orang mengalami perubahan. Jadi kita perlu hormat. Jadi soalan ini kena kenapa? Jadi kamu akan jawab soalan tersebut dan salin dalam buku tulis. Okay, kesimpulannya, pada hari ini kamu telah mempelajari tentang perubahan fizikal yang berlaku pada awal remaja. Diharapkan agar kamu sentiasa menjaga diri dan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa